nak dapat daripada penyataan tu, apa yang kita nak sebenarnya. Itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, dan pernyataan masalah dia mesti dalam bentuk soalan. Mulakan ayat dengan kata soal. Seperti contoh ni, bagaimanakah, apakah, adakah. 3 ni lah yang awak gunakan. Okey, bergantung kepada mana yang lebih sesuai. Okey, kemudian diakhiri dengan tanda soal. Ini juga tadi penting. Tanda soal mesti ada. Okey, so kalau kita gabungkan kata soal iaitu apakah, okey, campur dengan kesan PM. Kesan PM ni apa? Kesan pemboleh ubah yang dimanipulasi, ke atas pemboleh ubah yang bergerak balas dan tanda soal. Okey, tanda telinga ni. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Nanti cikgu bagi contoh. Okey. Kemudian hipotesis. Hipotesis macam biasalah. Macam kamu nak menjawab soalan hipotesis dalam bahagian A juga, mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga mesti ada pemboleh ubah yang bergerak balas. Sebab itu dikatakan kat sini, baca dan fahamkan kenyataan yang diberi dalam petikan. Okay, dia mungkin dalam bentuk situasi, dalam bentuk dialog, dalam bentuk rajah. So fahamkan apa di situ, apa yang berbeza, apa yang dia nak sebenarnya. Okay, so cari perbezaan yang ada dalam kenyataan tersebut, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi, dan cari keputusan atau kesan daripada perubahan. Kesan apa, keputusan apa yang kita nak. Itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kemudian awak buat ayat hipotesis. Mesti ada pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. So pemboleh ubah yang bergerak hipotesis ni kita boleh buat dalam bentuk perbandingan. Okey. Contohnya paku besi lebih cepat berkarat berbanding paku keduri. Okey. Ataupun paku besi lebih cepat berkarat. Itu pernyataan, satu je. Kalau perbandingan kita nyatakan dua-dua. Itu perbandingan. So mana-mana satu pun boleh diterima, tapi jawab satu sahaja. Tak payah nak jawab lebih. Okay, tapi sebenarnya kalau macam esei ni, esei dia boleh jawab lebih sebenarnya. Tapi kalau untuk hipotesis ni rasanya satu je jawab. Tapi kalau macam keedah ke, contoh ke, itu boleh bagi lebih. Contoh, kalau contohnya dikata berikan 2 contoh, tapi awak nak bagi 10 contoh, itu boleh. Itu untuk esei sahaja Sebab esei kalau kat sini dia tidak wrong cancel right. Dia tak ada, kalau awak salah dia akan dapat markah kosong, tak ada. Dia akan cari jawapan yang betul. Itu kalau contoh, kaedah, bagi pendapat, awak boleh bagi banyak. Okey, untuk esei sahaja. Okey. Kemudian yang sebelah C. Okey, ni pasal sebelah C pula, iaitu merangka eksperimen. Okey, dia akan bagi awak radas. Bahan dan radas. Lepas tu daripada bahan dan radas tu awak tentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi biasanya dia akan bagi awal. Okey. Kemudian tentukan pemboleh ubah yang bergerak balas. Biasanya dia bagi alat pengukur. Alat pengukur tu adalah untuk mengukur pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, kemudian dia akan tanya tentang tujuan tujuan eksperimen. So kalau tujuan eksperimen mesti untuk mengkaji hubungan antara, yang penting untuk mengkaji lah. Yang belakang ni bergantung kepada awak. Tapi cikgu cadangkan awak gunakan perkataan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi terhadap pemboleh ubah yang bergerak balas. Siapa nak masuk?
Oh my gosh. Okey. Okey, kemudian kita merangka eksperimen. Merangka eksperimen, sorry yang tadi jugalah sambung lagi. Yang keempat, dia mesti tanya awak membuat prosedur. Prosedur, okey, cikgu nasihatkan supaya awak melukis gambar rajah. Contohnya dia bagi awak tabu uji. So awak lukislah tabu uji. Tengok, depends kalau awak tak tahu pun eksperimen tu, contohnya awak tak pernah baca lah, eksperimen tak pernah buat lah, tak pernah baca lah. So awak tengok dia punya bahan yang dia bagi. Okay, kalau dia bagi tabu uji, awak lukislah tabu uji. Kalau dia bagi air, awak masukkanlah air dalam tabu uji tu. Okay, macam tu. Tapi awak mesti buat dalam bentuk ayat juga. Contohnya yang pertama, susun bahan dan radar seperti rajah di atas. Okay, tapi yang susun bahan radar ni sebenarnya tak ada markah pun. Ataupun kalau awak gunakan dua tabuk uji, awak tulislah labelkan tabuk uji A dan tabuk uji B. Senang awak nak terangkan. Nak masuk yang ni tabuk uji A, nak masuk ni tabuk uji B. Senang nak terangkan. Okay, itu sebenarnya dia punya rationalnya. Okay, kemudian gunakan, masukkan, letakkan, okay, pemboleh ubah yang dimanipulasi yang pertama. Lepas tu ini macam ini sebenarnya tak semestinya lah ukur, semua tak semestinya lah. Tapi yang akhir sekali ni mesti ada rekodkan. Dia mesti awak tulis apa yang awak nak record. Awak tak tulis rekodkan pemerhatian di dalam jadual, tak boleh. Awak kena tulis rekodkan apa, kekeruhan gugur nutrien. Mesti tulis apa yang awak nak, apa yang awak lihat. Itu yang awak kena rekodkan. Contohnya apa lagi? Rekodkan kedalaman lekukan di dalam jadual. Mesti ada. Okay, mesti tulis apa yang awak nak. Rekodkan perubahan warna pada paku. Okay, dalam jadual. Tadi mami baca dekat bawah tempat pinggan. Okay. Penuh dengan kemping. Lepas tu ini penjadualan data. Akhir sekali dia akan tanya penjadualan data. So untuk membina jadual, seperti biasalah buat dua kolom macam ni. Okay, yang ini, yang mula-mula yang warna purple ni atau warna pink ni adalah mesti tulis tajuk, iaitu tajuknya adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Contohnya kedalaman lekukan. Kedalaman lekukan tu adalah respon pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia? Okey, kuprum. Jenis bahan. Okay. Jenis bahan. Okey, lepas tu tulis PM yang pertama. Pemboleh ubah dimanipulasi yang pertama adalah kuprum. Pemboleh ubah yang dimanipulasi yang kedua adalah besi. Okey, lepas tu PB ni apa yang kita nak lihat? Apa yang terlihat tadi? Luas kedalaman lekukan. Kedalaman lekukan. Itu yang kita nak lihat. Lepas tu kat sini, yang hijau muda ni tak payah letak apa-apa. Sebab kita belum buat eksperimen lagi. Kita baru merangka eksperimen. Kita belum buat eksperimen. So, yang warna hijau muda ni sebenarnya adalah keputusan eksperimen yang kita perlu masukkan dekat sini. Berapa cm kan? 2.3 cm contohnya, 1.2 cm contohnya. Tapi kita tak buat. Kita belum buat eksperimen lagi. Kita baru merangka. Okay? Kalau kita nak masak tu, kita baru buat resepi dia. Kita baru nak sediakan apa bahan yang awak nak gunakan untuk masak. So kita belum masak lagi. Boleh? Okey, so cikgu ini adalah tips lah. Kalau awak nak buat dalam bentuk ni pun lagi baik. Okey?
tulis pernyataan masalah dalam bentuk kotak macam ni. Hipotesis. Ikutlah pada soalan yang dia bagi. A, pernyataan masalah. So, tulislah jawapan dekat sini. Okay, pernyataan masalah mesti bermula dengan apa? Adakah? Adakah. Lepas tu akhirnya? Tanda soal. Tanda soal. Okay, bagus. B, hipotesis. Hipotesis mesti berdasarkan apa? Manipulasi dan Bergerak balas. bergerak balas. Tapi untuk ni awak mesti ambil daripada situasi yang diberi. Okey? Kemudian tujuan eksperimen. Untuk mengkaji yang tujuan eksperimen yang C ni, dia mesti berdasarkan kepada pernyataan yang bawah pula. Kita tunjuk je contoh. Okey, apa? Tujuan eksperimen mesti untuk mengkaji. Okey, pemboleh ubah. Dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan, semua ni kena tulis penuh. Tak boleh tulis short form, tak boleh. Okey, mesti tulis penuh. Dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Kalau awak tak tulis kat sini pemboleh ubah, awak kena tulis semua sekali. Pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Macam tu. Okey. Lepas tu kaedah. Kaedah tadilah. 1 buat apa, 2 buat apa, 3 buat apa, 4 buat apa. Macam tu. Okey. Lepas tu akhir sekali penjadualan data. So jadual. Jadual macam ni. Okey. MV. Maksudnya MV ni pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang ni pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang ini apa dia yang dimanipulasi. So yang ni tinggalkan kosong. Boleh? Okay, cikgu cari yang berkaitan dengan awak lah soalan ni. Ni soalan ni banyak tapi cikgu cari yang berkaitan dengan awak. Awak nak yang mana soalan? Ini. Okay, contoh yang ni Ahmad dan Amin tinggal berjiran di satu kawasan taman perumahan baru berhampiran dengan pantai. Okay. Seronok tengok ni kan, pergi pantai. Okay, sebelum menduduki rumah baharu, mereka telah memasang pagar rumah. Bagi menjimatkan kos, Ahmad telah memasang pagar dibuat daripada besi. Amin pula memasang pagar yang dibuat daripada keluli supaya pagarnya lebih tahan dan nampak berkilat. Okay, setelah beberapa tahun mendiami rumah tersebut, didapati pagar rumah Ahmad telah berkarat. Tetapi pagar rumah Amin nampak seperti baru. Okay, ini macam satu cerita. Macam itulah, ini adalah situasi. Dia macam satu cerita. Okay, tapi jangan syok je baca cerita ni. Awak kena tahu mana satu daripada cerita ini ataupun situasi ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay, mana satu? Yang awak belajar lah, tak payahlah pantai-pantai dia tak belajar. Mana? Pagar dibuat daripada besi. Okay, pagar diperbuat daripada besi. Lagi? Keluli. Pagar dibuat daripada keluli. Okay, itu apa dia? Dimanipulasi. Okay, dimanipulasi. Okay, bagus. Itu pagar dibuat daripada keluli, pagar diperbuat daripada besi, itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Maksudnya besi dan juga keluli kan? Okey, kemudian apa lagi? Yang bergerak balas. Kita nak cari yang bergerak balas pula. Pagar berkarat. Okay, pagar berkarat. Setelah beberapa tahun mendiami rumah tersebut, didapati pagar rumah Ahmad telah berkarat tetapi pagar rumah Amin nampak seperti baru. Okey, maksudnya kita nak tengok kat sini adalah berkarat. Betul tak? Betul. Okay. So kita dah dapat dah berkarat dan nampak seperti baru. Okey, itu adalah seperti baru tu maksudnya tak berkarat lah kan? Okey. So kat sini ada bagi gambar. Okey, gambar iron gate ataupun pagar Besi. Okey, pagar besi, pagar keluli. Okey, kat sini pun tak nampak perbezaan pun tapi dia bagi gambar supaya
supaya awak tak ngantuk lah. Okay, nampak pagar dia cantik. Okay, so macam mana kita nak buat? Soalan yang pertama adalah berikan pernyataan masalah. Pernyataan masalah. So, macam mana? Adakah? Tak ada. Adakah? Okay, adakah? Pagar dibuat daripada keluli Okay, pagar yang buat keluli lebih tahan berkarat daripada pagar dibuat daripada besi. Okay, lepas tu? Tanda soal. Okay, bagus. Okay, betul ya. Adakah pagar yang diperbuat daripada ambil balik ni. Adakah pagar yang diperbuat daripada keluli? Okay, janganlah ambil yang ni. Awak tak sedap lah ayat kan? Buatlah ayat yang sedap. Okay, sebab awak dah belajar bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu pun guna balik dalam sains. Okay. Okay, adakah pagar yang diperbuat daripada keluli lebih tahan karat berbanding pagar yang diperbuat daripada besi? Tanda soal. Okey, itu satu jawapan pernyataan masalah. Kalau hipotesis pula macam mana? Siapa nak cuba hipotesis? Hipotesis ni ramalan. Okey, ramalan awal. Kesimpulan awal. Apa yang dia dah bagi dah kat sini tapi awak nak nyatakan balik. Macam mana? Pagar besi lebih cepat berkarat berbanding pagar keluli. Okey, bagus. Pagar besi lebih cepat berkarat berbanding pagar keluli. Bagus, betul. Ya. So, bila awak buat hipotesis, semak semula. Adakah hipotesis awak mempunyai pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. So, dua tu, pernyataan masalah dan juga hipotesis adalah berdasarkan kepada awak punya situasi yang diberi dalam soalan. Okey, yang C pula dia lain sikit. Yang C dia bergantung kepada ini pernyataan masalah. Adakah pagar besi lebih cepat berkarat berbanding pagar keluli? Okey, hipotesis pagar besi lebih cepat berkarat berbanding pagar keluli. Okey, kalau nak buat opposite, boleh tak? Boleh. Ya, kalau kita nak cerita pasal pagar keluli. Pagar keluli tahan karat berbanding pagar besi. Boleh. Pagar keluli tahan karat ataupun lambat berkarat berbanding dengan pagar keluli. Kita boleh buat mana satu yang kita suka lah. Okey, lepas tu baru dia bagi soalan macam ni. Okey, dengan menggunakan paku keluli, paku besi, larutan natrium klorida dan tabung uji, uraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis di sebelah sini. Maksudnya orang cakap dah, pagar besi lebih cepat berkarat berbanding pagar keluli. Lepas tu eksperimen ni untuk awak uji betul ke hipotesis yang awak cakap ni? Pagar besi lebih cepat berkarat. Betul ke? Itu sebenarnya tujuan eksperimen tu. Tapi kita nak rancang dululah. Kita belum nak buat lagi. Okay, sebab itulah jadual tadi dia tak ada keputusan. Okay? Faham tak? So dia ada lagi soalan lain. Okay, daripada situ dia dah bagi soalan ni. Lepas tu barulah dia tanya tujuan eksperimen. Apa tujuan eksperimen awak nak buat tadi? Okay, so tujuan eksperimen mesti apa? Untuk mengkaji. Okay, untuk mengkaji. Lepas tu kita mesti masukkan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Apa dia? Untuk mengkaji hubungan
Cikgu kata tulis apa tadi yang senang? Untuk mengkaji hubungan kan? Ikut dia naik Untuk kereta. mengkaji jauh sana. Untuk mengkaji hubungan antara Pagar. awak tak boleh tulis pagar lagi. Sebab ini dah soalan lain dah. Ini soalan yang pasal ni. Awak nampak tak ni soalan ni? Dengan menggunakan paku keluli, paku besi, larutan nitrogen. Awak untuk tujuan ni awak tak boleh pagar lagi dah. Awak kena guna yang ni pula. Boleh tak? Boleh. Faham tak? Awak tak boleh guna yang pagar lagi dah. Awak kena ambil yang diberi ni dengan menggunakan paku keluli. Maksudnya kat sini, okey, awak cari dulu. Apa pemboleh ubah yang dimanipulasi dekat sini? Apa dia? Bahan biasanya tips bahan yang pertama dan kedua ataupun yang ketiga adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. So kat sini bahan yang pertama paku keluli, bahan yang kedua paku besi. So mana yang dimanipulasi? Jenis paku iaitu paku besi dan paku keluli. Kan? Jenis paku ni, ini yang dimanipulasi. So dalam awak punya tujuan eksperimen mesti ada perkataan ini. Perkataan paku besi, perkataan paku keluli. Ataupun alloy dan logam tulen. Lepas tu ada larutan natrium klorida dan tabur uji. Okay. So apa yang kita nak lihat sekarang ni? Apa kita punya pemboleh ubah yang bergerak balas? Awak kena cari juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah yang bergerak balas tadilah berkarat. Betul tak? Betul. Ataupun tahan kakisan. Tapi yang mesti ingat bila awak nak buat pemerhatian, dia bukan perhatikan pada karat. Dia perhatikan pada perubahan warna pada perubahan warna pada paku. Okay. So kat sini tujuan dia. Tujuan dia apa? Untuk mengkaji hubungan antara Paku keluli dengan paku besi. Untuk mengkaji hubungan antara paku besi dan paku keluli terhadap pengaratan ataupun terhadap ketahanan kakisan. Okey. Untuk mengkaji hubungan antara paku keluli dan paku besi terhadap ketahanan kakisan ataupun terhadap pengaratan. Boleh? Okey, yang dimanipulasi. Apa yang dimanipulasi? Jenis paku. Jenis paku. Jenis paku ataupun paku keluli. Kalau tak tahu jenis paku tu dah je. Paku keluli dan paku besi. Paku keluli, paku besi. Okey, bergerak balas. Pengaratan. Ketahanan kakisan. Ataupun okey, boleh tak? Ataupun kalau awak dapat lihat apa? Dapat lihat apa? Lapisan peram. Itu yang awak dapat lihat. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Yang kita nampak. Yang pengaratan ketahanan kakisan tu adalah yang tersirat. Okey, apa yang dimalarkan? Saiz paku. Apa? Saiz? Paku. Okey, saiz paku ataupun isi padu larutan natrium hidroksida. Natrium klorida kan? Sebab natrium klorida tu adalah air garam ya. Okey, kenapa tak begini? Okey, penjadualan data. Tak ada ke soal depan? Tak ada jawapan ke?
Okay, so okay, nanti awak tengoklah prosedur, awak tahu kan macam mana awak prosedur. Okay, awak lukis dulu, tabuk uji, lepas tu masukkan paku, masukkan, awak kena tulis lah. Okay, labelkan tabuk uji A dan tabuk uji B. Lepas tu masukkan tabuk uji A dengan masukkan tabuk uji A dan B dengan larutan apa? Natrium. Klorida. Dua-dua masukkan. Itu adalah pemberi ubah. Itu apa yang kita malarkan. Masukkan dua-dua. Lepas tu masukkan tabuk uji A dengan paku keluli, masukkan tabuk uji B dengan paku besi. Lepas tu kita nak terus tengok ke? Kita terus dapat ke keputusan dia? Tak. Okay, tak. Berapa lama kita boleh dapat lihat? Seminggu. Seminggu. So, aku kena tulis. Simpan kedua-dua tabuk uji di dalam makmal selama seminggu. Kalau kita tak dapat keputusan terus, kita kena tulis masa dia. Okay, itu pun ada markah. Okay, lepas tu dah barulah selepas seminggu barulah kita perhatikan dan rekodkan. Okay, lapisan perang pada paku besi dan paku keluli. Okay. So itu yang last lah yang kamu kena tulis. Okay, kemudian penjadualan data, apa tulis? Apa ni? Yang kat sini ni. Boleh ubah dimanipulasi. Apa dia? Dia yang dimanipulasi tadi, contoh dia tadi. Jenis paku. Okay, jenis paku. Lepas tu sebelah ni. Kehadiran apa? Okay, kehadiran lapisan perang. Cikgu rasa dah banyak kali dah cikgu cerita pasal paku besi, paku keluli ni. Awak pun dah boleh hafal cikgu rasa. Betul tak? Itu je contoh yang cikgu bagi. Sebab awak pernah nampak kan soalan tu. Okay. Ni kat sini. Kat tangan cikgu ni. Apa dia ni? Paku apa? Paku besi. Yang bawah tu paku keluli. Paku besi, yang bawah ni paku keluli. Tak kisahlah mana-mana pun awak suka. Paku besi dan paku keluli. Okay, so dah dapat satu markah kat situ. Okay, itu adalah cara nak menjawab soalan bahagian nombor 11. Okay, cikgu pergi pada nombor 12. Okay, macam mana nak jawab soalan nombor 12? Membina konsep. Okay, biasanya yang atas ni, contohnya 12A lah. 12A, nyatakan 4 perbezaan antara mitosis dan meiosis. Kalau perbezaan awak buat macam ni lah. Okay, dalam bentuk jadual macam ni. Okay, ini awak kena baca. Kalau awak tak baca buku, tak ada jawab. Ya, yeah? Sebab soalan untuk bahagian C ni awak kena membaca buku dan juga tahu cara nak menjawab soalan. Kalau baca saja tak tahu cara, awak dapat separuh je. Awak dapat yang ni je lah. Sebab awak baca ni tak payah nak tahu teknik menjawab kan. Awak tulis je, dah awak dah hafal, awak boleh dapat markah. So 4 markah. Okay, 12B. Okay, 12B dia bagi macam ni. Biasanya dia akan bagi gambar rajah macam ni. Apa yang ditanya? Okay. Ni apa ni? Pasal apa ni? Pembahagian sel. Rambut, sel darah merah, kulit. Okay. Ini adalah soalan-soalan yang akan ditanya. Terangkan bagaimana anda membina satu konsep tentang mitosis. Okay, ni tak ada apalah. Okay. Penerangan anda tentang konsep itu adalah berdasarkan kepada perkara berikut. Okay. Yang pertama, ini soalan dia. Bina konsep awal. Okay, kenal pasti 2 ciri sepunya. Beri satu contoh lain bahagian yang mengalami pembahagian sel ini. Beri satu contoh bahagian yang mengalami meiosis. Hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebenar mitosis. Okay, macam mana nak bina konsep awal? Senang je. Kalau awak tahu cara, senang je sebab dah ada dalam ni. Dia kena pembahagian sel yang tengah ni kat belakang. Okey, contohnya rambut, kulit,
sel darah merah mengalami pembahagian sel. Okey, mengalami pembahagian sel. Ini mitosis ke meiosis? Mitosis. Mitosis. Sebab apa? Sebab dia autosom. Sebab dia pada autosom. Dia bukan pada sel pembiakan. Kalau sel pembiakan, meiosis. Ini adalah rambut, kulit, sel darah merah mengalami pembahagian sel secara mitosis. Okay, dah ada dah kat sini. Dan dikata menunjukkan sel mitosis. Dia dah bagi dah sel mitosis. Tapi kadang-kadang kalau awak bernasib baik, dia terus bagi je. Pembahagian sel secara mitosis. Macam tu. Itu kalau awak bernasib baik, tengoklah soalan kadang-kadang itulah kena doa-doa banyak supaya soalan senang ke susah. Okay. Ini adalah contoh lagi. Ini contoh-contoh yang ini contoh pembahagian variasi. Contohnya jenis cap jari, kebolehan gulung lidah, jenis cuping telinga, jenis rambut. Beri konsep awal bagi variasi. Dia dah siap dah. Variasi ni variasi tak selanjar. Macam nak tulis? Beri konsep awal. Awak ambil kat sini. Jenis cap ibu jari, kebolehan menggulung lidah, jenis rambut, jenis cuping telinga adalah variasi tak selanjar. Senang tak? Itu adalah membina konsep awal. Kita tengok soalan dia. Ni membina konsep awal. Jenis cap jari, jenis cuping telinga, jenis rambut, kebolehan menggulung lidah adalah merupakan contoh ciri-ciri variasi tak selanjar. Lepas tu dia tanya, kenapa pasti dua ciri sepunya? Ini cara nak menjawab lah. Senang cikgu nak tanda. Tengok kat sini, awak buat dalam bentuk jadual juga. Ini adalah untuk jawapan untuk membina konsep awal. Awak tulis kat sini. Macam yang nombor 11 tadi juga kan. Awak tulis dalam bentuk jadual macam ni. Kemudian soalan tu tanya, kenapa pasti dua ciri sepunya? Maksudnya ciri variasi tak selanjar. Apa ciri variasi tak selanjar? Ciri sepunya ni maksudnya ciri jenis cap jari, jenis kebolehan menggulung lidah, jenis rambut, jenis cuping telinga. So ini adalah contoh variasi tak selanjar. So dia nak ciri-ciri dia ni. Jadi kesimpulannya sebenarnya dia nak variasi selanjar. Ciri variasi tak selanjar. Ciri variasi tak selanjar. So ciri variasi tak selanjar ni adalah ini dia. Ciri-ciri dikawal oleh faktor genetik menunjukkan perbezaan sifat dengan jelas. Ini awak kena baca lah. Kalau awak tak baca, awak tak tahu nak jawab juga. Lepas tu dia kata beri satu contoh lain. Contoh kat sini kebolehan menggulung lidah, jenis rambut, jenis cuping telinga, jenis cap jari. So beri contoh yang lain. Apa dia? Apa dia lagi? Ketinggian. Ketinggian tak? Ketinggian variasi selanjar. Jenis darah. Kan? Jawapan kat sini apa? Kumpulan darah. Jantina. Lesung pipit. Ini adalah variasi contoh lain bagi variasi tak selanjar. Beri satu bukan contoh. Bukan contoh. Ini maksudnya dia nak yang berlawanan. Maksudnya variasi apa dia? Selanjar. Contoh variasi selanjar. Tapi dia tak bagi direct. Ada juga soalan yang bagi direct. Tapi yang ini dia tak bagi direct. Bergantunglah nasib awak. Beri satu bukan contoh. Maksudnya dia nak satu contoh variasi selanjar. So jisim barat, bukan jisim barat ni. Ni jisim ataupun berat. Ketinggian, warna kulit.
Ini adalah contoh variasi selanjar. Okey. Sekarang nak membina konsep sebenar. Macam nak membina konsep sebenar? Okey, nak bina konsep sebenarnya dia lebih kurang sama dengan definisi secara operasi. Tapi definisi secara operasi adalah pemerhatian. Kita dapat daripada pemerhatian. Tapi yang ini dia beza sikit. Dia kena gabungkan dengan dua ciri sepunya ni. Okay. So dia mesti jawab sebab dia nak membina konsep sebenar bagi variasi tak selanjar. Jadi awak kena tulis mula-mula perkataan dia adalah variasi tak selanjar adalah ciri ataupun awak tulis ambil balik variasi. Variasi tak selanjar adalah variasi. Lepas tu ambil balik ni ciri-ciri sepunya ni yang adalah yang dikawal oleh faktor genetik dan menunjukkan perbezaan sifat dengan jelas. Ambil balik ciri sepunya yang awak tulis dekat atas. Jangan ambil ciri yang awak tak tulis. Sebab dua ciri sepunya bagi variasi tak selanjar mungkin ada lagi yang lain. Tapi awak kena tulis yang awak dah tulis dekat atas. Ciri yang awak dah tulis dekat atas. Okay, boleh faham? Boleh. Screenshot Tak apa ambil gambar. Okay, nanti cikgu bagi juga dalam group tapi nanti kan awak nak scroll banyak kan. So sekarang ni awak screenshot je apa yang cikgu bagi ni. Sebab slide ni banyak. Kalau cikgu bagi semua, cikgu bagi pun awak kena scroll. Nanti buang masa pula. Okay, itu adalah satu contoh soalan nombor 12. Okay, satu lagi contoh. Okey, satu contoh kadang-kadang dia tanya, tuliskan maklumat dalam rajah 12. Ini pun soalan bina konsep juga. Nampak tak bina konsep ni? Dia kata ini paling senang, tuliskan maklumat dalam rajah 12. Maklumat apa yang awak nampak kat sini? Awak nampak tak? Penyakit yang boleh dicegah melalui keimunan aktif ialah tuberkulosis dan poliomyelitis. Dah dapat satu markah. Okey? Contoh tadi. Ni apa kalau cikgu kata berikan maklumat daripada gambar rajah di atas. Apa nak awak cakap? Daripada sini je awak boleh. Awak buat satu ayat. Contohnya variasi tak selanjar adalah jenis cap ibu jari, kebolehan menggulung lidah, jenis rambut dan jenis cuping telinga. Okay. Okay, ambil ni. Screenshot. Ini jawapan dia tadi. Nanti awak boleh tengok balik. Kalau konsep awal, awak kena letak ciri variasi tak selanjar ni kat belakang. Okay, ini konsep awal. Variasi tak selanjar kat belakang. Konsep sebenar variasi tak selanjar dekat depan. Lepas tu, konsep sebenar mesti digabungkan dengan dua ciri sepunya. Okay. Konsep awal kita ambil daripada soalan tadi, lepas tu variasi tak selanjar ni letak kat belakang. Tapi kalau berikan maklumat, mana-mana pun boleh. Kita boleh ambil variasi tak selanjar dulu pun boleh, kita nak ambil ciri dia ni pun dulu pun boleh. Contohnya dia kata beri maklumat. Variasi tak selanjar ialah cap ibu jari, kebolehan menggulung lidah, jenis rambut, jenis cuping telinga. Ataupun awak boleh tulis jenis cuping telinga, jenis cap ibu jari, kebolehan menggulung lidah, jenis rambut, jenis cuping telinga ialah variasi tak selanjar. Boleh juga. Okey, itu jawapannya adalah sama dengan konsep awal. Variasi tak selanjar di belakang. Okey, ada soalan? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Okey, faham dan
Ingat. Okey, satu lagi contoh. Bahagian sel. Okey. Ini pun kena pasti maklumat, kena pasti dua ciri sepunya. Berikan contoh lain dan bukan contoh, menjelaskan konsep sebenar. Okay, kalau dikata konsep sebenar tu awak kena tulis apa yang konsep tu kat depan. Okay, ini ada contoh yang lain iaitu menyelesaikan masalah. Okay? Mana yang senang? Okay, ini soalan bahagian A. Bahagian A ni, okay, ini soalan form 5 ni. Sekejap cikgu ambil soalan yang form 4. Pasal COVID ni lah. Taklah. Mana yang senang? Tak payahlah ni. Yang ni tak adalah. Tak ada soalan berkenaan dengan awak lah. Okay, ini soalan ni awak kena hafal lah dengan menggunakan perkataan yang beri. Terangkan bagaimana keimunan aktif buatan diperolehi. Okay, contohnya dia bagi vaksin. Awak kena terangkan lah apa dia vaksin, betul apa dia antibody. Yang ni awak kena baca lah. Kan, kalau awak tak baca, tak boleh jawab. Okay, ini dia punya jawapan. Okay, lepas tu, ini adalah satu situasi dia bagi. Okay, B. Soalan B. Pandemik COVID-19 yang sedang melanda ketika ini telah mencetuskan keadaan panik kepada seluruh dunia. Wabak ini tersebar dengan begitu pantas sehingga kini masih belum ditemui kaedah rawatan yang berkesan. Lepas tu soalannya, ini soalan dia. Mengenal pasti masalah. Tadi pernyataan masalah Dalam soalan nombor 11, dia tanya pernyataan masalah. Tapi yang ini mengenal pasti masalah. Maksudnya awak kena daripada pernyataan yang diberi, situasi yang diberi ni, cerita yang diberi ni, awak kena pastikan mana masalahnya. Lepas tu, terangkan punca masalah. Okay, mengenal pasti masalah ni ada dalam soalan ni. Ada dalam situasi ni. Terangkan punca masalah pun biasanya ada juga dalam situasi. Tapi kadang-kadang tak ada. Awak kena fikir. Lepas tu terangkan dua kaedah untuk mencegah masalah tersebut. Okay. Yang kaedah nak boleh bagi lebih. Awak kata nak bagi 10, dia nak 4. Dia nak terangkan dua kaedah. Maksudnya awak kena bagi dua kaedah dan terangkan. Dua kaedah dan terangkan. Kenapa? Contohnya vaksin. Okey, terangkan kenapa vaksin tu penting untuk mencegah. Macam tu. Okey, sekarang ni mengenal pasti masalah. Apa masalah di sini? Masalahnya? Wabak Wabak apa? COVID-19 tersebar dengan begitu pantas. Wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda dan tersebar begitu pantas. Okey? Tengok jawapan dia. Ni. Pandemik COVID-19 sedang melanda seluruh dunia. Okey? So, ini adalah mengenal pasti masalah. Boleh dapat daripada soalan, daripada cerita. Kemudian punca masalah. Tadi kan dia nak punca masalah kan? Yang ini tak ada dalam cerita tadi. Awak kena fikir. Pandemik ini disebabkan oleh virus. Punca masalahnya adalah disebabkan oleh virus. Okay. Kemudian penerangan dua kaedah. Okay, penerangan dua kaedah maksudnya kaedah yang pertama, basuh tangan dengan sabun ataupun bersih tangan alkohol. Okay, lepas tu kena terangkan. Kenapa basuh tangan tu boleh mencegah daripada penularan COVID-19 tu? Dia kata membasuh tangan dengan sabun dapat membunuh virus yang terdapat pada tangan. Okay, so dapat 2 markah kat sini. Satu kaedah, satu penerangan. So dia kata terangkan. Dia kata terangkan. Lepas tu yang kedua, tutup mulut dengan hidung dengan menggunakan topeng. Lepas tu kenapa?
Sebab topeng muka dapat mencegah penyebaran virus daripada orang yang memakai topeng kepada orang lain. Okay, dia nak, ni dah dapat penuh dah markah ni. Okay, dapat dua kaedah, dua penerangan, dah dapat 4 markah. Tapi dia nak bagi, kalau awak nak bagi lagi banyak, nak lebih, okay, banyak idea nak tulis, boleh je bagi. Cikgu, Ha. kalau kita bagi 4 kaedah lepas tu tak ada isi tak apa ke? Tak ada isi macam mana? Macam penerangan dia. Penerangan tak berkaitan. Macam M1, kita buat yang macam M1, M2, M3, M4. Maknanya bagi 4 isi. Oh, bagi 4. Dapat 2 je lah. Oh, dia kena terangkan lah. Sebab bagi kaedah je. Dapat 2 je lah sebab dia nak 2 kaedah dan 2 penerangan. Kalau bagi semua kaedah, tak boleh lah. Macam orang kata pakai penutup muka. Pakai basuh tangan. Guna sanitizer. Apa lagi? Kekal penjarakan. Okay, 4 awak bagi. Semuanya kaedah, bukan penerangan. So dapat 2 markah je sebab tak ada penerangan. Okay, kena bagi 2 kaedah dan penerangan sekali. Apa kaedah tu buat? Apa yang menyebabkan dia boleh mengelakkan penularan tu? Boleh? Boleh. So kalau tak confident kat sini, awak boleh tulis banyak lah. Sebab dia tak salahkan walaupun awak salah. So dia akan cari jawapan awak yang betul. Pemeriksa akan cari jawapan yang betul. Itu esei je lah. Kalau bahagian A, bahagian B tak boleh. Kalau bagi banyak, ada yang salah, awak dapat markah kosong. Ya? Yeah? Okay. Itu je yang cikgu nak bagi hari ni. Okay, cikgu rasa bahagian A cikgu dah bagi hari tu. So awak baca balik kalau tak ingat. Ada soalan tak? Ada? Okay, so cikgu harap baca apa-apa cikgu bagi tu awak baca semula. Okay. Apa cikgu nak bagi? Apa-apa nanti cikgu akan update dalam ni lah. Dalam grup. Yang ni awak nak ke slide ni? Nak. Okay, Nak. Okay, cikgu bagi je. Nanti apa-apa awak tengok balik. Okay, tak ada soalan So ini adalah cara jawab bagi nombor 11 dan juga nombor 12 dan nombor satu lagi. Nombor 11 wajib jawab. Nombor 11 wajib jawab, nombor 12 dan 13 pilih salah satu. Okay, tapi kalau awak nak jawab semua pun cikgu tak ada masalah. Awak boleh jawab kalau ada masa. Okay, daripada awak tidur je kan. Awak jawab semua tapi nanti cikgu akan pilih markah yang tertinggi. Antara 12 dan 13 tu lah cikgu akan pilih markah tertinggi. Yang 11 tu tak boleh pilih lah. Cikgu, itu yang sebab yang wajib. Okay. Okay, so good luck untuk besok. Okay, malam ni baca buku. Okay, ada apa-apa lagi tak? Tak ada Okay, itu saja. Berehat dululah, nanti barulah baca buku dah lepas maghrib nanti kan. Okay, so itu saja. Bye. Ini cikgu masuk dalam grup Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Berapa orang yang masuk ni? 11. Okay, bye.